Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Salam pertemuan saudara Rin Azman, saudara Lai Hamid, saudara Muhammad Zain, saudara Lot 47, saudara Mansur Yaakob, saudara Angah. Begitu juga saudara Yamon, saudara Bai Chief Tahir, saudara Zamari Asi, terima kasih hadir. Selamat Hari Raya. Kita masih lagi dalam mood Hari Raya. Saudara Ali Ibrahim, saudara Pulai Hijauan, saudara Irfan Rabbit, begitu juga Mat Syahimat, Mustafa, saudara Brownie, saudara Jack PH, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah Kelantan, saudara Syah Ibrahim, begitu juga saudara Ahmad Mab, saudara Muhammad Effendi. Apa khabar semua? Madam K, Zaliza Muhammad, saudara Mazlan Khalib, saudara Abraham Manas, saudara Muhammad Effendi, Puan Nurlela, Fazil Yuduk, saudara Limut, Intan Zalinda, begitu juga saudara Syahar, saudara Ramli, John Ringo, Puan Robiah Osman, apa khabar? Alhamdulillah. Rosini Kurungot dari Sarawak. Saya Alhamdulillah nampak gayanya. Saudara Richard Bakri, saudara Nur Azman dari Pokok Sena Kedah. Katanya di Kedah sekarang hujan, saudara. Saudara Amran Abi, salam dari Perlis, pada Amran Abi. Saudara Abu Nem, saudara Muttalib Meknun, saudara Rusmini dari Pontian, Johor. Terima kasih. Zack Ramli, saudara Muhammad Zulkifli bin Yaakob, saudara Awang Yusof, saudara Mazlan Khalib, Cik Nolia, saudara Azli. Kita juga Puan Mira Harun, Abu Samah, Abu Nem, Sam Rapa Sam, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, saudara Ibrahim Ismail, dari Kelantan, daripada Kota Baru, saudara Ibrahim Ismail dari Kota Baru Kelantan. Norit Aisyah hadir dari Kuantan Pahang. Lim Chong Cheng, apa khabar Lim? Selamat Hari Raya. Saudara Ibjah, salam Madani. Saudara Abu Nem, salam Syawal. Saudara Muhammad Long dari Lancang Pahang, saudara Muhammad Long, Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca panas. Saudara Halimatun Said, terima kasih. Saudara Arifin Abdul Halim, begitu juga Rosinin Kurungot, terima kasih. Azali Kasim, selamat malam. Lim Boncian, banyak hati itu. Yang paling penting pada saya bukan hati itu, like, share dan subscribe. Saudara Ramli Simbuk, apa khabar sahabat? Selamat Hari Raya saudara. Orang Puchong, saudara Anwar, saudara Zila. Ramli Simbuk, sahabat saya lama. Kekal dunia dan akhirat, saudara Ramli. Saudara Muhammad Effendi, saudara Mat Syahrim, Jakar Linglung, Puan Fatimah, Nur Aziah Azizan, saudara Al-Jabar, waalaikumsalam. Sulaiman Hanafi dari Senawang, saudara Abdul Majid. Begitu juga saudara Lim, selamat dari Selamadani dari Taiping, saudara Lim, saudara Kadir Kamsiah, saudara Iswan, apa khabar Iswan, saudara Abdul Rahim, saudara Azri, salam 4 Syawal dari Batu Pahat, kata saudara Azli. Saudara Alias Sejati 126, Puan Saklina. Itu juga saudara Amdar Hamid. Paridan Idan, selamat Hari Raya, terima kasih. Yunus Husin, Wan Kenanga dari Kota Baru Kelantan. Rubidin, apa khabar? Saudara Muhammad Khairuddin Mamat, salam. Selamat dari Kok Diang Kedah. Saudara Muhammad Khairuddin Mamat, Kok Diang Kedah tu dekat dengan rumah sahabat saya Ustaz Usyam. Selalu kalau saya ke sana, saya akan bertandang ke rumah Ustaz Usyam di Kok Diang. Saudara Muhammad Khairuddin, saudara Sayulan, selamat Hari Raya. Saudara Rafi Osman. Itu juga Akti Rashid, Amdari Hamid. Saudara Syahzrin Idris, saudara Elias Muhammad, Cik Pa Makno dari Gua Musang, Kelantan. Saudara Megat Zulkifli dari Teluk Intan, Perak. Orang Perak yuk, Megat. Jangan main. Megat ni besar dia punya daulatnya, katanya. Saya, Zaridi dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Tuan Megat. Selalu di Perak, orang Perak kalau Megat ni kita panggil Tuan. Tuan Megat, Tuan Said. Dia bincang cara nak menghormati warga Perak. Kalau raja tu tengku. Dan kalau Megat, dia mesti Tuan Megat. Jangan lupa saudara. Megat ni juga adalah keturunan diraja saudara. Orang istana lah katakan. Ya, saudara Jamaluddin Rohani. Salam barokah. Semoga bahagia bersama keluarga. Saudara Rudin Malik. Saudara Muhammad Syahran Sulung. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Saudara Zaridi. Apa khabar saudara? Terima kasih.
Saudara Baram dari Sarawak. Salam GPSPS Sarawak. Apa maksud tak tahu saya. Saudara Azman 72. Saudara Puan Syarifah Hafifah. Panas katanya dari Pasir Gudang, Johor. Mr. Biki Rohana. MR Biki Rohana. Fazilah Awang dari Pulau Pinang. Zainah Latif. Saudara Muhammad Syaran Sulung. Maaf saya batin. Baik saudara. Itu yang sempat saya santuni. Saya mohon maaf kepada mereka yang tak sempat saya santuni satu persatu. InsyaAllah. Usai pencerahan nanti, saya cubalah menyantuni saudara. Dan saya sekali lagi ingin memohon kemaafan kepada teman-teman yang menghantar kiriman ucapan selamat hari raya. Malam tadi pun begitu juga saya 2 jam untuk saya melari satu persatu. Itu tak termasuk lagi yang menghantar kiriman waktu subuh. Salam solat subuh dan sebagainya. Jadi kalau bila saya tidak membalas, jangan kata saya tak balas. Saya melihat semua. Tapi kemampuan satu jari ini saudara. Bukan senang. Ribuan yang hantar. Saya ucapkan terima kasih. Kerana inilah yang realitinya saya mempunyai ramai sahabat. Saya rasa bersyukur pada Allah SWT. Kerana anda semua sudi menjadi sahabat qarib pada saya. Sudi menjadi teman-teman kenalan saya. InsyaAllah. Bila saya hadir di mana-mana pun. Sama ada di Johor, di Kelantan, di Terengganu. Kalau anda ketemu dengan saya. Siapa-siapalah. Tegurlah. Tak apalah, soal nak belanja minum, teh tarik tak ada masalah. Setakat teh tarik, saya boleh belanja saudara. Tapi kalau minta nasi kandar, Jaka Linglong di Penang, angkat tangan saudara. Mahal. Kena. Perkena nasi kandar, lauk udang, sekok, sotong dan juga ikan. Kari kepala ikan mai, pengsan harganya mahal lah sekarang saudara. Saudara Abdul Aziz, Saudara Muhammad Sanif, Saudara Zali, Saudara Rahim Aim. Dan juga begitu juga teman-teman yang ada di ini kawasan Bentong Pahang, saudara. Kalau anda saya jumpa, kalau lihat kelibat saya tegurlah. Cuma tak mampulah saya nak memberi ini belanja Mosang King. Mosang King sekarang saudara harganya ya Tuhan. Teramat-amat macam harga emas sekarang RM93 1 kilogram. Dia bukan isi saudara dengan kulit-kulitnya. Getinya dalam sebutir buah ini durian Mosang King adalah lebih kurang dalam 10 lok ulas. Tapi kalau satu butir itu dalam 2 kilo RM100. Harga emas, harga kayangan saudara. Saudara Lim Bonciang bolehlah. Kalau saudara datang, boleh kita makan Mosang King, tapi saya yakin saudara Lim akan belanja saya. Saudara Lim, ya saudara Ibrahim Said, saudara Nana Razali, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, rasanya daripada Terengganu ni, tak silap saya. Saudara Apai, dia kata, saya pun tahu barang makanan pun mahal sekarang. Memang mahal sekarang. Salus-salus. Dan sepanjang raya, saya sempat juga melihat bagaimana harga lemang. Harga lemang pun juga sudah ada harga kayangan. Antara RM18, RM20, RM25. Kalau masakan tu okey, tak apa. Sebab saya lihat, tadi saya tak mau bercakap lebih lah tentang isu ini. Sebab ada juga kadang-kadang mereka yang berniaga ni, dia tak melihat dari segi kualiti. Akhirnya, lemang yang diharapkan, pulut tu sepatutnya melekat, yang sedap, menjadi berderai. Ini musim-musim open house ni. Para teman-teman yang mengusahakan gerai lemang, banyakkan santan. Bila banyakkan santan, sedaplah. InsyaAllah. Saudara Omar Harum, apa khabar sahabat? Selamat berjuang. Saudara Muhammad Johari, Tuan Eksan Sayuti dari Pontian, Johor. Saudara Syahrul Juwandi, Saudara Arif Saleh dari Segamat. Asrul Setiawan, CEO1 kata Setiawan. Dia kata dia masak nasi kandar pelita dekat KSCC. Minum teh ais bayar RM13.20. Murah tu. Kalau RM13.20, nasi kandar murah sikit. Mungkin satu seketul ikan agamaknya saudara ya. Saudara Pak Uda, selamat malam dari Teluk Intan. Azali Azai, asal Selama Kedah. Saudara Muhammad Long, maaf saya batin. Saudara Long Robert, apa khabar sahabat semua? Warung Kurap-Kurap. Begitu juga Azli Lee, Saudara Aladin, Jamaluddin Muat Bujang, Saudara Puan Nuraini Adnan, Ibrahim Cik Muda, Midtop. Baik saudara, hari ini hari Isnin dan saya yakin ramai perantau-perantau sudah pun mula kembali ke kota raya untuk meneruskan penghidupan anda. Ya, saya harap titiplah semangat lebih gigih lagi untuk berusaha supaya kita mencapai kejayaan dalam kita memperbaiki ekonomi keluarga dan negara kita saudara. Jujurlah dalam apa yang anda lakukan. Kerana saya merasakan usai hari raya ini, mungkin mulai bulan ini atau bulan hadapan, mungkin saudara,
rasanya ekonomi negara sudah bergerak ke hadapan. Jangan kita ketinggalan. Kemudian kita bersalahkan orang. Itu masalah, saudara. Bagaimanapun, saudara, hari ini hari Isnin 24 April 2023. Ia merupakan hari yang ke-132, saudara. Dah 1132 hari COVID-19 melanda negara kita. Bagaimanapun, mengikut kenyataan hari ini, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menyatakan bahawa terdapat 12 kes subvarian Arcturus dikesan di negara kita. Bagaimanapun, ia taklah membeban kapasiti kesihatan, katanya. Bila berkata subvarian tersebut dikesan sejak Mac lalu. Jadi penilaian risiko peringkat global melaporkan risiko jangkitan dan keterukan kes disebabkan oleh subvarian XBB1, iaitu Arcturus ini rendah daripada subvarian XBB 1.5. Tentang COVID-19, menurut Dr. Zaliha, alhamdulillah, katanya, laporan terkini Minggu Epidemiologi sehinggalah 16 April telah turun sebanyak 64%. Daripada 5,149 kes, susut kepada 4,817 kes. Menurutnya, varian Omicron kekal sebagai satu-satunya varian yang sedang menular. Dan sehingga kini sebanyak 70.97%, iaitu sekitar 18,319 jangkitan berpunca daripada Omicron. Saudara, pastikan kita menjaga kesihatan kita. Ini yang paling penting. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada warga Kementerian Kesihatan yang menghantar kiriman berhubung dengan kedudukan apa yang berlaku kesihatan warga kita. Ni kita nak balik kerja dah ni. Mulai besok, warga Kota Raya, warga semua akan memulakan tugas dengan penuh semangat selepas kita pulang berhari raya. User 82612688, hidup bosku, katanya. Saudara Aladin, dia kata apa betul. Apa duit RM100 pun tak nampak apa kalau nak beli. Betul sekarang. Wang semakin kecil, sebab itu kita kena berusaha untuk mendapat lebih. Saudara Osman Parman tak sempat nak baca. Saudara Aladin, dia kata belanja dekat pasar raya RM800 confirm. Saya selalu menekankan, kalau dalam poket kita penuh, apa barang pun rasa murah. Kalau poket kita mengempis, apa barang pun terasa mahal. Sebab itu, pertingkatkanlah usaha kita, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Dan terima kasih warga di Kementerian Kesihatan. Terima kasih saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio. Saya mengharapkan saudara Jamil, saudara Rio dan isterinya Puan Nora sihat walafiat. Dan sentiasa mengirim kiriman kepada kita, memberi penjelasan, pengetahuan berhubung dengan COVID-19. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana Muaz bin Abdullah bin Qabib itu menyatakan dari ayahnya serta pamannya meriwayatkan bahawa ketika mereka berada di satu majlis, kemudian baginda Nabi Muhammad SAW datang, mereka melihat di rambut baginda ada sisa-sisa air. Peluhlah tu, saudara. Sebab baginda selalu berjalan, nampak sisa air di rambut baginda. Dan mereka bertanya, "Duhai Rasulullah, kami melihat Rasulullah seorang yang baik hati." Maka baginda menjawab, "Ya benar." Kemudian di majlis itu, orang yang berbual mengenai kekayaan. Mereka berbual tentang kekayaan. Ini kita bercakap soal kekayaan, saudara. Kita berusaha untuk mencari penghidupan, kalau boleh untuk memperbaiki diri kita dari segi sektor ekonomi. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak mengapa kaya," kata baginda, "kalau disertai dengan ketakwaan. Namun, kesihatan dengan ketakwaan kepada Allah itu lebih baik dari kekayaan. Manakala sifat baik hati pula adalah sebahagian daripada nikmat Allah." Ini hadis dari Musnad Ahmad. Statusnya hadis sahih. Artinya, baginda kata tak ada masalah. Carilah kekayaan di muka bumi ini. Tetapi bagaimanapun jangan lupa, kekayaan hati yang baik, kesihatan, itu yang lebih berarti. Yang kekayaan dimiliki oleh seseorang tidak tercela, saudara. Boleh kaya, tak ada masalah. Asalkan ia diurus dengan cara yang bertakwa. Kalau diurus dengan cara korupsi dan sebagainya, itu tidak ada takwa, saudara. Itu dicela oleh Allah SWT. Dan pemilik yang bertakwa akan memastikan sumber hartanya bersih, lagi halal, di samping menunaikan hak terhadap harta yang dimiliki. Seperti dengan melakukan zakat dan bersedekah. Itu yang paling penting, saudara.
Orang kaya yang dicela apabila ia tidak menunaikan hak harta dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jadi orang yang kaya itu akan tercela kalau sikapnya masih lagi tamak haloba. Dah kaya nak kaya-kaya lagi. Itu tidak baik. Saudara Roypa, apa khabar dari Dungun? Saudara Azlan Yusof, salam ceria. Saudara Siddiq Muhammad Noh. Dia juga Muhammad Johari. Apa cerita di SNR? Sabar dulu saudara. Kerana daripada Abdullah bin Amar bin Al-Ash bahawa baginda Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya, ini kata baginda Rasulullah saudara, sesungguhnya sangat beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, serta dia pula merasa puas, itu qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini hadis Muslim saudara. Kemudian kita harus melihat bagaimana yang paling penting adalah kesihatan yang dimiliki. Kerana orang yang bertakwa kepada Allah SWT, mereka itu lebih baik dari memiliki harta kekayaan. Dan kesihatan yang dimiliki tidak boleh ditukar dengan wang ringgit, saudara. Ini apa yang penting. Kebahagiaan jiwa, ketenangan, ketenteraman dan kelapangan merupakan sebahagian dari kekayaan nikmat hidup. Ingat saudara, saya bukannya da'i. Saya bukan ustaz. Tapi curipan teman-teman berarti bagi saya. Kerana memiliki wang ringgit dan kekayaan harta benda belum tentu menjamin ketenangan jiwa. Biar berharta asalkan memiliki sifat qanaah, iaitu sentiasa merasa cukup dan sentiasa bersyukur dengan menunaikan hak-hak harta berkenaan. Ingat saudara, bila kita bersyukur, Allah SWT akan menambahkan lagi kekayaan yang kita miliki. Di samping itu, jiwa pemilik harta tersebut sentiasa merasa tenang dan bahagia. Ingat saudara, bersyukur, tenang, jaga kesihatan. Ini lebih penting daripada kita sentiasa memikirkan nak menambah kekayaan hingga kita sanggup melakukan kebejatan dan sebagainya. Saudara Dimus, Siva Kumar suspek korup. Saya tak tahu, itu terpulang lagi, kita tunggulah laporan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saudara Abi Kwe, Waalaikumsalam. Saudara Hashim Alias, semoga sihat, selamat Hari Raya katanya. Saudara Puan Saadiah Jelani, salam pencerahan. Saudara Mak Fauzi, Azizma, Yusa. Saudara Ros Diwan, Saudara Roslan Arifin, salam dari Melaka. Waalaikumsalam. Saudara Ali Warna. Baik saudara, usai naluri kehidupan, kita santuni mutiara kata. Mutiara kata ini masih lagi teman saya, sahabat karib saya, Tan Sri Osu Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah, yang mengantar kiriman setiap hari pada saya untuk segmen mutiara kata. Menurutnya, bagi sesiapa yang menuntut ilmu, sedarlah mereka sedang mencapai kemudahan yang disediakan oleh Allah untuk bertandang ke taman syurga Firdausi. Teman-teman yang masih berada di bangku sekolah atau berada di Menara Gading yang sedang menuntut ilmu, sama ada dalam negeri ataupun luar negara, sedarlah bahawa anda sedang berada untuk mencapai di tempat untuk mencapai kemudahan yang disediakan oleh Allah. Dalam keadaan sekarang ni, aduh, hai. Aduh. Kenapa begini jadinya ya? Apa hal ni? Gangguan saya tak tahu. Sebab itu saya kata jangan, bila mereka masuk buat call. Dan sekarang ni bila saya tak nak jawab. Itu saya tak dapat nak jawab. Ini di satu talian saya. Saya nak keluar pun tak boleh. Saya harap teman-teman jangan undang saya untuk bersiaran secara live gini. Saya tak reti. Ni sekarang ni saya terganggu ni. Saya minta maaf untuk teman-teman, saya terpaksa off dulu. Itu dulu. Masih lagi tak ada. Masih ada lagi ada. Aduh hai, ganggulah saudara. Sekejap saudara. Inilah keadaan saya. Saya haraplah teman-teman, sebab saya tak tahu. Saya bercakap terus terang, saya tak reti macam mana nak mengendalikan ini. Bila anda masuk begitu, ganggulah. Live kita pun terganggu. Jadi sebab itu saya katakan teman-teman yang nak bersiaran secara live dengan saya. Saya tahu saudara Ben Said, saudara Adam Jebat, saudara Syerimah. Mereka bila berganggu begitu, itu yang pening pada saya. Tak dilayan, kata kita sombong. Saudara Anida Shah, Yusuf Hashim, apa khabar?
saudara Muhammad Johari sangkut-sangkut. Itu keadaan saudara. Marzuki Said. Ini sebab dia sangkut-sangkut. Itu bukan pasal apa saudara. Sebab ada line yang saya ada 3 line saudara. Nak sebut tak boleh. Bila saya sebut nanti terganggu lagi. Jadi bila ada satu line itu dia masuk cuba untuk mengajak saya. Su, dia kata betul ke? Tiada nama Datuk Seri Najib dalam senarai pengampunan. Dia bukan tiada dalam senarai pengampunan. Senarai pengampunan orang yang diampunkan. Ya, saudara Su. Dalam senarai mereka yang mau dibincangkan. Saya dipahamkan tiada nama Datuk Seri Najib. Dan itu terpulang pada tuanku. Itu kita tak tahu saya. Itu terpulang pada istana, sama ada nak beri pengampunan dan sebagainya. Sebab, terima kasih saudara Abang Sam. Saudara Muhammad Johari kena ada technician sebelah lah tu. Tapi saya masalah. Sebab itu saya mohon teman-teman. Bukan saya tidak mahu untuk bersama bersiaran. Hasrat itu tinggi saya. Tunggulah kalau ada rezeki nanti. Kalau saya ada studio, ada admin. Mungkin kita boleh buat live secara bersama. Hasrat saya begitu saya. Tapi saya tak mampu untuk menyantuni semua itu kerana saya tak dapat. Saya tak reti. Ini dunia baru saya. Saya old school. Orang lama. Orang kata orang tua yang mengarut. Saudara. Baik saudara. Kita harus saling mengingati. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Itu peringatan saya. Dan saya juga memberi peringatan pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, sama ada dimasukkan dalam apa channel sekalipun. Saya nak sebut tak boleh. Saudara, saya nampak semalam ada banyak juga teman-teman yang membuat kiriman. Tak ada masalah pada saya. Tetapi kadang-kadang lari daripada maksud. Maka anda harus bertanggungjawab. Saudara Aim, ya okeylah. Saya lagi sana. Sekarang saya bersiaran 3 saudara. Jadi bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau tulisan ataupun suntingan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Dan matlamatnya saudara, tidak lain tidak bukan hanya sekadar untuk memberi informasi. Agar warga kita sentiasa mendapat informasi yang nak kata tepat sangat itu tak adalah saudara. Tapi saya yakin agak bertepatan sebab ini disahkan oleh pihak berkuasa saudara. Kita, bila saya beri komen, mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini prinsip kita. Bila kita bersiaran, saya, Saudara Muhammad Fendi, you are old but not cold. Saudara Limi Aziz, terima kasih. Saya ingin mempesan pada anda, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree atas sebarang isu. Saudara Pok Lee, sarang burung. Tak payah live mereka ni jadi cerita lain pula. Betul saudara, saya tak boleh live dengan orang. Baik saudara, itu keadaannya. Saya ingin mengingatkan pada setiap warga. Ini kerana daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mengingatkan bahawa cuaca panas sehingga 37 darjah Celsius sedang melanda negara kita. Walaupun ada hujan waktu petang. Selalunya bila pagi, tengah hari itu dia panas. Petang dia akan disusuli oleh hujan ribut petir. Sebab itu anda harus berhati-hati kerana gelombang haba panas sedang melanda negara kita, saudara. 7 kawasan di Semenanjung dan 2 di Sabah diramal mengalami cuaca panas tahap 1, itu tahap berjaga-jaga. Sekurang-kurangnya untuk 3 hari yang berturut-turut dengan suhu maksima boleh mencecah antara 35 dan 30 darjah Celsius. Malahan boleh juga mencecah sampai 40. Kalau 40 tu memang tenat sangatlah kita, saudara. Dahsyat tadi saudara, mutiara kata. Bro Jimmy, mutiara kata dari Tan Sri Osu Sukam telah pun saya bacakan tadi saudara. Tentang menuntut ilmu. Saudara. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, kawasan yang terbabit di Semenanjung ialah Kuala Terengganu. Itu di Jeli, di Kuala Terengganu saudara. Kemudian di Kelantan dah di Jeli, Kuala Kerai, Pasir Mas dan Tanah Merah. Ini kawasan panas. Di Pahang, di Rompin. Dan Negeri Sembilan adalah kawasan Jempol. Teman-teman yang tinggal di kawasan tersebut berhati-hati kerana gelombang haba panas. Jadi banyakkan minum air masak, saudara. Jaga kesihatan kita, terutama sekali warga emas. Ya, saudara Zakaria Sungai Baru. Beliau selamat Hari Raya, Mak Zai Batin. Dan semoga diteruskan perjuangan untuk warga Malaysia
Beliau dari Perlis. Terima kasih, saudara. Untuk di Sabah, ini Sabah, saudara. Kawasan yang panas, lit-lit ni, saudara, adalah di Beaufort dan Nabawan. Demikian menurut hantaran daripada laman Facebook. Untuk maklumat terkini, status cuaca panas harian, sila rujuk di http www.met.gov.my/iklim, saudara. Saudara, hati-hati, banyakkan minum air masak, saudara. Sebab di samping keadaan cuaca panas ini, petang-petang maka berlaku ribut sebagaimana berlaku di Perlis. Semalam di Padang Besar, saudara, kira-kira 50 buah rumah mengalami kerosakan akibat kejadian ribut yang melanda seluruh Perlis pagi semalam, saudara. Pagi tadi, saudara. Menurut Pegawai Penyelaras Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Saudara Syuhami Nordin, sehingga petang tadi pihaknya menerima laporan 50 rumah mengalami kerosakan. Dan pihaknya sedang akan mengkaji satu persatu bagaimana untuk memberikan bantuan dan sebagainya, saudara. Dan bagaimanapun mereka harus reda Allah dengan apa yang berlaku. Di Batu Pahat, ini di Johor pula, di Batu Pahat, saudara, Syawal kedua, ini semalam, saudara, adalah merupakan ujian buat seorang warga emas di kampung Parit Tengah, Seri Merlung, apabila kediamannya dihempap oleh pohon kuinin dalam kejadian ribut petang semalam. Itu di Johor, saudara. Kemudian menurutnya bahagian dapur habis basah, rumah dia 4 pokok. Dan sebab itu saya haraplah, saudara, kalau berlaku ribut petir dan sebagainya, berhati-hati kalau boleh. Saudara, di Zakaria Sungai Baru, dia kata Perlis petang tadi hujan dan ribut petir lagi. Saya dah buat laporan 2 hari lepas. Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, di Pahang, di kawasan Bukit Tinggi, begitu sebahagian daripada kawasan Johor, Melaka tak ada, Negeri Sembilan pun kurang, akan berlaku ribut petir. Ini kesan climate changes, saudara. Baik, usai pencerahan tentang kedudukan, pasal panas, ribut dan sebagainya, ini saya perlu melaporkan kepada anda tentang bagaimana sambutan Hari Raya kali ini. Saya berpesan berkali-kali membantu, pandulah berhati-hati, rupanya masih ada lagi berlaku kemalangan yang meragut nyawa, saudara. Kerana Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik telah pun menjangkakan bahawa kesesakan bakal berlaku di beberapa laluan, terutama di kawasan yang mendaki, macam di Pahang, di Bukit Tinggi, ataupun kalau di antara Kuala Kangsar dengan Terowong Menora, kawasan begitu tinggi selalunya kesesakan. Jadi JSPT sekarang ini telah pun bersiap sedia untuk memastikan aliran trafik agar berjalan lancar bagi pengguna jalan raya dan lebuh raya utama yang mahu pulang semula ke Lembah Kelang. Menurut Pengarah Siasatan dan Penguatkuasa Polis Trafik, Datuk Seri Mat Kasim Karim, pihaknya tidak menolak kemungkinan aliran trafik di semua lebuh raya meningkat susulan berakhirnya cuti umum pada hari ini, saudara. Dan hari ini juga adalah tiada bayaran tol, tol rahmah. Bersyukurlah kita. Kerana bagaimanapun petugas-petugas JSPT di lapangan berada di lokasi-lokasi hotspot di seluruh sepanjang lebuh raya, saudara. Dan nampak gayanya di Sungai Petani, saudara. Di Sungai Petani, seorang penunggang motosikal maut selepas terlanggar sebuah kereta rosak di lorong kecemasan di kilometer 78.1 lebuh raya utara selatan arah utara awal pagi tadi. Mangsa Muhammad Faris Muhammad Zaini, usia 19 tahun. Aduh, sedih, saudara. 19 tahun. Dari Taman Kiara Mas, Pendang, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian badan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan berkata kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 3.30 pagi apabila motosikal Yamaha yang ditunggangi mangsa dari arah Gurun menghala ke Alustar melanggar kereta jenis Mazda. Ya, mungkin kereta itu rosak, dia berhenti. 3.30 pagi, waktu mengantuk. Tak sedar, terlanggar, akhirnya menemui maut, saudara. Begitu juga di Keluang. Di Keluang, seorang lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangnya terlibat dalam kemalangan
dengan sebuah kereta di kilometer 37 Jalan Yomping, Keluang pada malam tadi, saudara. Menurut Ketua Polis Daerah Keluang, Assistant Commissioner Bahrain Mat Noh, kemalangan pada jam 11 malam itu mengakibatkan penunggang motosikal yang dikenal sebagai Kantan, berusia 50 tahun, meninggal dunia akibat cedera parah. Kemalangan melibatkan motosikal Moderna Chris ditunggang mangsa dan sebuah kereta jenis Nissan Sentra. Di Kemaman, saudara, ini sedih lagi. Terengganu kali ini nampaknya dua kali lah, ada 3 kali kemalangan maut berlaku. Di Kemaman, 4 orang termasuk seorang bayi maut, manakala 8 lagi cedera parah selepas 2 kereta terbabit dalam kemalangan di kilometer 153 Jalan Jerangau, Jabur, dekat dengan Cenih petang tadi, saudara. Dalam kemalangan kira-kira 4.45 petang, kedua-dua kenderaan yang terbabit dalam kemalangan itulah jenis Proton Persona. Menurut Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, penguasa bomba Azman Alias, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 4.47 petang. Jadi sepasukan anggota bomba bekerja dan untuk memberi bantuan. Tiga yang maut ialah 2 wanita, iaitu Tuan Yah Dolah berusia 61 tahun, Nur Nadia Nasasha Abu Bakar berusia 22 tahun, dan seorang bayi perempuan Nur Syafinas Naura Syaiful Azwan berusia 2 tahun. 4 lagi mangsa dalam kereta yang sama, iaitu seorang lelaki, seorang wanita dan 2 kanak-kanak cedera. Saudara Azman berkata sebuah lagi kereta dinaiki 5 mangsa dan seorang daripadanya maut ialah Saudara Abdul Halim Ismail, 51, yang duduk di tempat duduk penumpang. 4 lagi penumpang kereta tersebut, seorang lelaki dan 2 perempuan dan seorang kanak-kanak cedera. Jadi menurutnya 3 yang maut itu berasal dari Bandar Cenih Baru, Kemaman, manakala Abdul Halim beramat di Batu Rakit, Kuala Terengganu. Semua mangsa disahkan meninggal oleh pegawai perubatan yang tiba di tempat kejadian. Di Kampar, Perak, seorang bayi lelaki terselamat, biarpun ia tercampak keluar daripada kereta yang dinaikinya bersama ibu bapanya yang dirempuh kenderaan dari arah belakang di kilometer 291.3 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan pagi tadi. Bayi berusia 2 tahun itu selamat tanpa kecederaan fizikal, tetapi kemalangan itu mengorbankan ibunya, Nur Fadilah Ismail, 34 tahun, yang berada di tempat duduk penumpang bagi hadapan Perodua Myvi yang dipandu oleh bapanya berusia 30 tahun. Bayi itu dipercayai tercampak keluar selepas kereta yang dinaiki 3 beranak itu dirempuh dari belakang saja sebelum hilang kawalan dan terbalik bersebelahan laluan. Menurut Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Muhammad Nazri Daud, kemalangan jam 8.10 pagi itu membabitkan kereta Perodua Myvi yang dinaiki oleh 3 beranak dilanggar dari belakang. Kemalangan itu berlaku apabila Perodua Myvi dinaiki pasangan itu dilanggar sebuah lagi Perodua Myvi dinaiki 4 anggota tentera berusia awal 20-an termasuk pemandunya berusia 22 tahun. Kemalangan menyebabkan ibu bayi terbabit meninggal dunia, manakala semua mangsa lain termasuk bayi yang tercampak itu selamat, katanya. Dan di Keluang, saudara, di Keluang seorang warga emas maut manakala 3 lagi cedera selepas terlibat dalam kemalangan 4 kenderaan di kilometer 80 Jalan Johor Bahru, Air Hitam. Pada hari ini, saya, Ketua Polis Daerah Keluang, Assistant Commissioner Bahrain Mat Noh, kata kemalangan jam 9.45 pagi melibatkan kereta Proton Iswara, Mazda, Proton Persona dan sebuah lori jenis Hino. Hasil siasatan awal di tempat kejadian mendapati Proton Iswara dari arah Air Hitam menghala ke Simpang Renggam, manakala 2 kereta dan lori berkenaan dari arah Simpang Renggam menghala ke Air Hitam. Bertembung saudara. Kerana Proton Iswara secara tiba-tiba telah masuk ke lorong sebelah dan melanggar tayar belakang lori berkenaan. Akibat pelanggaran itu, Proton Iswara berpusing lalu bertembung dengan Mazda yang berada di belakang lori. Sebab itu saya katakan saudara, bila kita memandu berhati-hati, fikiran kena tenang, penglihatan kita kena jelas saudara. Jadi, akibat kemalangan tersebut, pemandu Proton Iswara Soh Moy Cui, 67, beramat di Simpang Renggam, cedera parah di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu Mazda, Matt Mosley,
Itu Liza, patah tangan sebelah kiri, manakala ibunya Saudah, 72 tahun, yang duduk di hadapan cedera di badan, dan anak saudara warga emas sebut, itu Muhammad Syamir Az-Zikri, cedera ringan. Saudara, itu di Semenanjung. Di Ranau pula, saudara. Aduh, hai. Teruklah sekarang ni. Saya menyangkakan tiada laporan kemalangan. Tapi terpaksa beri laporan juga sebab nampak daripada beberapa laporan yang perlu saya jelas kepada anda. Di Ranau, di Sabah, saudara, di Ranau 10 cedera. Termasuk 2 orang parah. Manakala 6 lagi selamat dalam kemalangan yang membabitkan 4 kenderaan, saudara. Dalam kejadian jam 1:30 tengah hari tadi, kenderaan terbabit melibatkan 4 dari Toyota Wildfire, Toyota Hilux, Perodua Alza dan Perodua Axia. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Sabah, berkata pihaknya menerima panggilan sekitar jam 1:39 tengah hari tadi. Terdapat 16 mangsa, 2 parah, iaitu patah tangan, 8 cedera ringan dan 6 selamat. Mangsa yang cedera diberi rawatan awal oleh pasukan unit bantuan perkhidmatan kecemasan. Artinya, Alhamdulillah di Sabah tiada kemalangan maut, tapi di Semenanjung begitulah keadaan saya. Dan teman-teman yang masih lagi dalam perjalanan, saya yakin masih ramai lagi saya dalam perjalanan, sama ada dari utara, dari selatan, dari timur. Berhati-hatilah saya. Tambah-tambah lagi suasana hujan begini. Saya mendoakan anda sampai ke destinasi dalam keadaan yang rileks-rileks saya. Agak mengantuk, berhenti. Periksa kenderaan kita. Kumat Kamid, Tuan Eksan, begitu juga. Okey, saudara. Usai laporan, itu laporan ni saya, perlu saya beri laporan. Ini saya ketahu sikit, saya. Sebab, Ketua Pengurusi Pakatan Harapan Kedah, ini masuk politik saya, iaitu Datuk Mahfuz Omar. Beliau mengingatkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, agar segeralah membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 seperti yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya. Katanya sehingga kini, katanya, Muhammad Sanusi belum melunaskan tuntutan tersebut, walaupun tempoh pembayaran telah ditetapkan 14 hari daripada proses penghakiman. Kiranya Ahli Dewan Undangan Negeri Januari itu mau menangguhkan pembayaran, katanya, beliau tak ambil kisah. Tapi kenalah berhubung dengan peguam bagi meneruskan hasrat itu. Jadi Muhammad Sanusi, dia kata, perlu bayarlah. Perlu bayar segera kerana tempoh diberikan oleh Mahkamah Tinggi ialah 14 hari. Ini keadaannya Menteri Besar Kedah. Tak payah nak gebang lah. Mahkamah dah putuskan, bayarlah. Tunggu apa lagi? Itu kata saudara Mahfuz. Secara berseluruh beliau kata, itu cara dia memuatkan dalam kirimannya kepada saya. Itu keadaannya saudara kerana pada 3 April lalu, Muhammad Sanusi gagal dalam rayuan saman fitnah terhadap bekas ahli parlimen pokok Seni itu. Namun permohonan Mahfuz untuk menaikkan jumlah bayaran ganti rugi diluluskan daripada RM50,000 kepada RM120,000. Saudara, Mahfuz memfailkan saman pada 9 Oktober 2019 berdasarkan hantaran dibuat Muhammad Sanusi melalui akaun Facebooknya pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan kononnya ahli parlimen pokok Seni itu dalam isu pemindahan premis judi sport toto kawasan tersebut. Itulah saudara, tak habis-habis lah saudara. Apapun kita harap MB Sanusi segeralah bayar ganti rugi. Kesian kawan tu. Ada kawan hantar kiriman saya, dia kata kesian lah saudara Mahfuz. Pergi mesin ATM, tekan, tak ada apa, elek, pocik elek. Sanusi jangan duk gebang, bayarlah. Baik saudara, saya ingin menjelaskan kepada anda tentang kedudukan 6 buah negeri menjelang pilihan raya negeri 2023. Kerana kerajaan pusat telah membentuk kerajaan atas nama Kerajaan Perpaduan. Namun begitu, perlu jelaskan, Pakatan Harapan ada 42, Barisan Nasional 30, GPS ada 23, GRS ada 6, Warisan ada 3, KDM ada 1, PBM ada 1 dan Bebas ada 2. Saudara, Barisan Pembangkang antara PAS Perikatan Nasional sebanyak 74 kerusi. Tak cukup jumlah saudara. Kerana Perikatan Nasional 50 kursi, PAS ada 22 kursi parlimen. Tak banyak mana pun. Jangan gebang lebih. Saudara, kita ni mengingatkan saudara. Ini
Itu kedudukan kursi, saudara. Pada masa ini, parti-parti yang menguasai kerajaan negeri seperti berikut. Sabah, JRS. Sarawak, GPS. Johor, UMNO, Menteri Besarnya. Melaka, UMNO. Negeri Sembilan, PKR. Negeri Selangor, parti PKR. Itu Menteri Besarnya, saudara, ya. Di Pahang, UMNO. Perak, UMNO. Pulau Pinang, DAP. Kerajaan Perpaduan, iaitu. Dan Kelantan, PAS. Kedah, PAS. Perlis, PAS. Terengganu juga PAS, saudara. Jadi kedudukan kerusi di 6 negeri, Pulau Pinang mempunyai 40 DUN. Saya nak jelas kepada anda, supaya bila nak bercakap nanti kita faham. Di Pulau Pinang mempunyai 40 Dewan Undangan Negeri, kursinya. Dan untuk membentuk kerajaan, paling minima perlu mendapat atau menang 21 kursi. Saat ini, PRU 14 dulu 37 kursi, Pakatan Harapan, Barisan Nasional ada 2 kursi, Gagasan Sejahtera 1 kursi, menjadikan 40. Di Pulau Pinang, 37, PH, BN 2, Gagasan Sejahtera 1, 37, 40 saudara. Di Kedah terdapat 36 kursi Dewan Undangan Negeri. Anda boleh catatlah benda begini. Ini pengetahuan kita, saudara. Untuk membentuk kerajaan, paling kurang perlu menang 19 kursi. Pada PRU 14 yang lalu, PAS ada 15 kursi. PBM ada 5 kursi. Barisan Nasional ada 3 kursi, tapi mereka telah menyokong sebelah sana. Jadi akhirnya Datuk Seri Sanusi dilantik sebagai Menteri Besar. Pakatan Harapan cuma menang 13 kursi, DUN sebagai pembangkang di Kedah. Di Kelantan mempunyai 45 DUN. Dan untuk membentuk kerajaan, paling kurang perlu ada 23 kursi Dewan Undangan Negeri. Dalam saat ini, pada pilihan raya lepas, PAS memperolehi 37 kursi dan Barisan Nasional ada 8 kursi. Ingat tu, saudara? 8, 37 PAS. Sebab itu PAS memerintah. Tetapi, kalau UMNO nak menang di Kelantan, dia perlu sekurang-kurangnya 23 kursi. Jadi, PAS, UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan perlu mencari lagi 15 kursi Dewan Undangan Negeri. Di Negeri Sembilan, terdapat 36 kursi Dewan Undangan Negeri. Dan untuk membentuk kerajaan, paling minimanya perlu menang 19 kursi. Dalam pilihan raya yang dulu, Pakatan Harapan menang 20 kursi dan Barisan Nasional 16 kursi. 16 dengan 20, saudara. Tapi hari ini, dan 16 campur dengan 20, 36, 100% lah kerajaan perpaduan di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Di Selangor, saudara. Selangor mempunyai 56 Dewan Undangan Negeri. Untuk membentuk kerajaan, paling kurang kena cari 29 kursi Dewan Undangan Negeri. Setakat pilihan raya 14 lepas dulu, saudara, PKR ada 28 kursi. DAP ada 14 kursi, saudara. Amanah ada 15 kursi. PBM 4 kursi. Barisan Nasional 4 kursi. PAS 1 kursi. Jadi macam mana kata nak boleh tawan Selangor ni? Pakatan Harapan ada 28. DAP ada 14. Situ saja pun dah ada 42. Mereka cuma perlukan 29 kursi. Amanah ada 5 kursi. Dah 47. UMNO ada 4 kursi. Saudara, PAS 1 kursi saja. Macam mana boleh katakan PAS boleh tawan Selangor? Pun saya tak faham. Sekarang ini sebanyak 9 kursi sekarang tolak BN 4, kursi tinggal 5, kursi ini pegang. Terengganu, saudara. Di Terengganu, kalau saya sebut Terengganu ni, orang Terengganu marah. Saya pula. Terengganu mempunyai 32 Dewan Undangan Negeri. Untuk membentuk kerajaan di Terengganu, perlu ada sekurang-kurangnya 17 kursi Dewan Undangan. Saat ini, PAS menang 22 kursi. Waktu pilihan raya 14 dululah, saudara. Dan Barisan Nasional menang 10 kursi. Ini keadaannya. Ini pilihan raya yang ke-14 dulu, sebab yang ke-15 belum lagi berlangsung. Ada 6 negeri. Jadi, berdasarkan saya mendengar dengan teman-teman yang bercakap, yang berbual dan menghantar kiriman, saya melihat 3 negeri. Iaitu 3 negeri, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Katalah apa saja oleh parti-parti pembangkang sama ada Pergerakan Nasional untuk mereka mencapai kemenangan jauh panggang dari api. Minta maaf saya.
Saudara Ramli Beraso, bulan Julai, Ogos, September, bilangan kerusi adun di 6 negeri nanti akan berubah. Sama-sama kita lihat, betul saudara Ramli. Tak ada masalah. Saya memberi laporan. Jangan nak marah ke saya. Ini realitinya saya. Ini realitinya saya. Macam dakwan PAS dengan Perikatan Nasional mau menawan Selangor. Macam mana? PRN 2023, mereka saya kata mimpi siang hari. Ini kerana mereka yakin sebab waktu pilihan raya Parlimen di Pemerkang, mereka menang. Itu saja saudara. Dan jangan terkejut saudara. Jangan terkejut. Saya dah bagi tahu di Kedah dan Terengganu. Kerajaan Perpaduan akan membentuk kerajaan baru yang sehaluan dengan pusat. InsyaAllah. Jika Kedah dan Terengganu menang, maka UMNO akan diberi peluang untuk menjadi menteri besar yang baru. Kecuali Pakatan Harapan menang kursi lebih dari BN di Kedah. Dan ini tak mustahil lah pula MB datang daripada Pakatan Harapan. Di Terengganu dipahamkan bahawa Barisan Nasional dijangka menang antara 18 hingga 22 kerusi. Gelombang perubahan rakyat yang mahukan perubahan di Terengganu sekarang ini supaya sehaluan dengan kerajaan pusat sedang meledak-ledak katanya. Dan seandainya Perikatan Nasional boleh menggunakan logo PAS, maka tiada masalah bagi Pakatan Harapan menggunakan logo Barisan Nasional di Terengganu dalam PRU 2023 nanti, PRN saudara. Jadi, jangan lupa saudara, tahun 1999, PAS menang 28 kursi, BN menang 4 kursi saja. Tapi, datang sepenggal kemudian, PRU 2004, Barisan Nasional dapat 28 kursi dan PAS dapat 4 kursi. Terengganu dia boleh berubah. 1999, PAS dapat 28 kursi Dewan Undangan Negeri. Barisan Nasional waktu itu cuma 4 kursi saja. Tapi bila datang pilihan raya 2004, Barisan Nasional dapat 28 kursi, PAS pula dapat 4 kursi. Jangan terkejut. Dan sekarang ini rakyat di Terengganu kabarnya memuji kehebatan Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyantuni warga di Terengganu, tambah-tambah lagi waktu negara dilanda musibah banjir. Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi turun dan berusaha menangani setiap masalah rakyat. Sehingga saat ini banyak isu-isu yang berbangkit di Terengganu sedang ditangani oleh Datuk Seri Zahid Hamidi untuk memastikan rakyat dapat merasai nikmat daripada kerajaan perpaduan. Memanglah diorang mengatakan gambarannya bahawa di Kelantan PAS boleh mengekalkan kerajaan, tetapi jangan lupa saja, tidak mustahil UMNO bersama-sama dengan Perikatan Nasional, Pakatan Harapan boleh membentuk kerajaan. Ini jangan lupa saja, itu keadaannya. Saya mengharapkan agar pemain-pemain politik terutama di 3 negeri, Sabah, Kedah, Kedah, Kelantan dan Terengganu, mereka benar-benar melaksanakannya. Secara ilham, bila masa saya mengampu, biasa dulu saya cakap lain, sekarang lain. Saya tak nampak saya cakap lain secara ilham. Jangan kecil hati saya. Saya melaporkan apa yang ada. Dan saya mendapat. Saudara Roslan Baizul, Saudara Roslan Bazi, dia kata semoga mendapat hidayah daripada Allah. Jangan marah. Saya harap saya. Sebab itu saya kata awal-awal lagi. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Peganglah prinsip ini. Saya melaporkan kalau anda ini penyokong kuat PAS, berusahalah untuk menafikan kenyataan saya ini. Saya memberi gambaran di Terengganu. Saya memberi gambaran di Kelantan. Contohnya apa yang berlaku di Kelantan musim hari raya ini. Rakyat Kelantan memang meledak-ledak marahnya. Mereka marah kerana masalah air tak selesai. Rakyat terjebak dalam kehidupan yang cukup tenat waktu mereka pulang balik raya dengan keluarga. Dan saya juga dapat kiriman daripada saudara Profesor Fitri. Beliau merupakan penasihat kepada syarikat yang mengendalikan masalah air. Menurut Profesor Datuk Fitri, dia kata memang dulu telah ada perundingan antara Syabas dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Tapi masalahnya tengah jalan sebab adanya elemen-elemen pimpinan mahu adanya ketumbukan tertentu. Jadi Syabas tak naklah begitu. Katanya
Terpulanglah sebab saya lihat Datuk Fikri menghantar kiriman kepada saya, masalah air di Kelantan ini tidak akan selesai kalau pemimpinnya masih lagi melihat siapa saja yang datang untuk membawa perubahan, menyelesaikan masalah air di Kelantan, masih lagi ada elemen-elemen korupsi. Selagi itulah. Jadi, saya melihat kalau warga Kelantan nak berubah, pilihlah orang yang lebih lain daripada kerajaan hari ini. Itu katanya. Saya menjelaskan. Jadi, saudara jangan marah. Saudara Noriman Karab. Jadi, saudara boleh tulis apa saja asalkan guna bahasa yang baik. Jangan maki hamun. Saya memberi penjelasan dapatan saya. Contoh macam di Kedah. Warga di Kedah tak boleh terima lagi. Macam saya kata tadi. 120,000 pun denda yang sepatut dibayar pada Datuk Mahfuz. Semua tak bayar. Ini, what type of people you are? Apa jenis manusia anda? Dah buat kesilapan. Membuat fitnah dan sebagainya. Mahkamah memutuskan apa yang anda lontarkan adalah fitnah. Terimalah hakikat. Dan rakyat di Kedah juga terkesan. Kesan daripada air macam saya laporkan semalam di Kuala Kedah. Begitu juga di kawasan Menteri Besar pun berlaku. Saya Syerimah dia kata rakyat Kelantan tak kisah guna air teh susu. Walak pada pemimpin sangat. Saudara, kita jangan menyindir mereka. Jangan kita menyindir rakyat Kelantan. Mereka sudah pun ada gelombang kesedaran. Ini bukan gelombang hijau, saudara. Ini gelombang kesedaran yang sudah mula bangkit di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Sebab itu pimpinan daripada PAS sudah agak miang lah saya. Dan Perikatan Nasional tak payahlah nak bermimpi. Calon-calon mereka saya rasa apa pun mereka bertanding kali ini sukar. Sebab kesan daripada pendedahan yang bakal berlaku lagi. Setakat ini saudara, kes Jana Abiwawa yang terdedah begitu besar. Begitu juga kes bagaimana anak pemimpin dalam parti PBM yang terlibat dalam skandal minyak masak. Rakyat terjebak dalam kesusahan, mereka mengawal keuntungan. Ini tak dapat nak dinafikan, ini realitinya saudara. Sebab itu, warga di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, mereka sudah merasakan bahawa tiada kejujuran dalam perjuangan mereka. Apa yang mereka lontarkan selama ini, demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat, hanyalah kamuflah ataupun hanyalah sekadar lontaran kata-kata tanpa makna. Sebab itu rakyat mahu melihat perubahan. Sama-sama lagi tunggu sekarang saudara. Dan saya agak bila menyentuh soal ini, saya agak terpanggil. Sebab ini khususnya teman-teman di Kelantan. Bila saya tengok satu kiriman daripada halaman kumpulan kami, itu kumpulan Datuk Abdul Rahman, Datuk Rahman Bakar, mantan ketua pemuda UMNO Terengganu dan yang pernah menumbangkan Haji-Haji di Marang. Dalam page-nya, dia mengingatkan bagaimana dia terkenang zaman pemuda, era tahun 80-an. Kerana waktu itu semua ketua pemuda, naik-naik ketua pemuda di Kelantan, mereka tidak meletakkan kepentingan diri. Pemuda-pemuda di negeri Kelantan waktu itu berjuang semata-mata dengan berasaskan untuk melihat perubahan dapat dilakukan di negeri sebut. Dan ketika itu memanglah terdapatlah antaranya disebut, iaitu arwahnya Datuk Arifin, gelarannya Datuk Arifin Buncit di Pekalan Cepa, saudara. Allahyarham Datuk Hashim Syapin di Tanah Merah, saudara Helmi Bacok di Bacok, saudara Ghazali di Kadar, Pasir Putih, saudara Azmi Mak Zain di Macang, saudara Allahyarham Nur Zaidi di Tumpat, Allahyarham saudara Razali di Copong Mas, katanya Pasir Mas, saudara, dan Allahyarham Fauzi Mamat di Pasir Mas juga. Jadi mereka telah pun meninggalkan kita. Sekarang ni diganti oleh anak muda. Yang masih ada lagi sekarang ni saudara, macam ini pimpinan pemuda. Macam di Kota Baru, Tan Sri Fatmi. Begitu juga saudara Sobri Safi'i di Ketereh. Kita panggil dia Kuta Kinti. Beliau masih lagi aktif, tapi beliau adalah merupakan mantan ketua pemuda. Yang berjuang tidak ada. Tidak ada kepentingan diri semata-mata untuk melihat warga bangsa Kelantan dibela. Begitu juga saudara Aziz Rasul di Kuala Krai. Saudara Aziz Ahmad di Kuala Krai. Saudara Adhan Kecil. Walaupun adiknya, saudara Zahari, bertanding atas tiket Perikatan Nasional di Jeli dan adik dia. Tapi abangnya, saudara Adhan Kecil, selaku ketua UMNO bahagian di Jeli, masih lagi tega memperjuangkan UMNO. Dan beliau masih lagi sebagai ahli Dewan Negeri.
Kemudian Serdali di Pekalan Cepa, Tengku Husin di Pasir Putih. Terdapat juga seperti Safi Draman di Gua Musang dan Datuk Kamarudin. Dan Datuk Ibrahim Ali juga pernah jadi Ketua Pemuda, Tan Sri Anwar Musa pun pernah jadi Ketua Pemuda. Dan bekas exco juga itu Tok Napi Mamat. Jadi artinya sekarang saudara, saya nak nyatakan bahawa perjuangan pemuda waktu itu. Waktu itu zaman saya pun dalam pergerakan pemuda yang dipimpin oleh Datuk Sri Zahid Hamidi dan oleh Datuk Sri Najib. Waktu itu Datuk Sri Zahid Hamidi selaku Ketua Penerangan. Kita bergerak dengan penuh keikhlasan. Tapi bila selepas saja era Datuk Sri Zahid, tiba-tiba pemuda berubah. Waktu pemuda dipimpin oleh Syamuddin, dipimpin oleh Khairi Jamaluddin. Dan saudara, dan sama sekali disambung pula oleh Datuk Sri Ashraf Bajuli. Sekarang kita mengharapkan agar Dr. Ikmal dapat mengembalikan semula roh perjuangan pemuda era tahun-tahun 80-an. Sebab ini Kelantan penting, saudara. Hari ini banyak orang melihat pemuda hadir dengan penuh kekayaan. Banyak orang melihat bahawa mereka merebut jawatan lain tak ada semata-mata untuk mengimbau, untuk mencari kekayaan untuk diri. Bukan untuk perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Retorika menyatakan demi rakyat dan sebagainya hanya sekadar manis di mulut. Itu selepas era Datuk Seri Hamidi yang dipimpin oleh Syamuddin, yang dipimpin oleh Khairi Jamaluddin. Waktu itu saudara, saya ini mengimbau. Keadaan ini memang benar, tidak siapa boleh menafikan. Pemuda ketika itu sibuk dengan dia punya kereta Cayenne lah, dengan kereta Mercedesnya, dengan BMW, menjalar ke setiap desa. Ini membuatkan warga desa yang tinggal di luar bandar berjauh hati. Mereka saja yang kaya. Dari mana datang kekayaan? Dan kita mengharapkan agar apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Abdul Rahman Bakar mewujudkan kumpulan N87. Ini N87 ini saudara adalah kalangan pemuda-pemuda era kepimpinan Datuk Seri Najib. Yang kami berjuang semata-mata tidak lain tak bukan hanyalah demi lestari perjuangan bangsa kita. Dan saya mengharapkan saudara Akmal, Dr. Akmal, kalau boleh hubungi saudara Datuk Abdul Rahman Bakar ni, berbincanglah bagaimana kita harus memulihkan kembali semangat juang pemuda. Ketepikanlah soal peribadi, kepentingan, merebut jawatan, nakkan itu, nakkan ini. Zaman untuk jawatan dalam politik, menimba kekayaan sudah berakhir. Ini kita kembali pada zaman waktu Datuk Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan dulu. Jadi timbalan Presiden. Waktu itulah, saudara, pemuda dipimpin oleh Datuk Najib. Dan kita berjuang dengan penuh keikhlasan. Kita dibantu, bukan tak dibantu. Datuk Anwar Ibrahim membantu pergerakan pemuda dalam meneruskan era perjuangannya. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri. Dan daripada UMNO, timbalan Perdana Menterinya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya yakin bahawa suntikan kedua-dua pemimpin besar ini, mereka mampu untuk mengembalikan. Saudara, dia mencari sinar, dia kata UMNO parti kroni, mengumpul harta untuk peribadi. Itu yang telah berlalu, saudara. Saya melihat bahawa seandainya era kepimpinan Datuk Najib masa pemuda waktu itu yang dah meninggal lebih kurang 7-8 orang, tapi masih ada lagi dapat disuntik kembali. Soaladin, kita Rosli Mat Ali cakap yang baik-baik, guna bahasa yang baik. Ya saudara. Saudara Ben Said, kenapa Zaid diangkat sedangkan ada bukti skandal? Mana skandalnya? Masih lagi dalam perbicaraan. No one is guilty unless proven by the court, saudara. Jangan kita meletakkan kebencian kita tanpa batas. Saya yakin, saudara, kali ini Kelantan dengan paduan dua pemimpin besar di Kerajaan Perpaduan berserta dengan kepimpinan saudara Jazlan, insya-Allah. Dan jangan lupa, saudara, yang Bapak Mulia Tengku Razali Hamzah juga masih ada lagi di Gua Musang. Saya berkeyakinan bahawa Kelantan kali ini dalam keadaan nazak untuk kerajaan PAS. Bagaimanapun sama-samalah kita tengok, saudara. Janganlah nak menuduh. Saya memberi laporan. Apa pun yang kita banggakan, atau kita melihat bagaimana keringat pemuda kali ini benar-benar diterjemahkan pada asas demi perjuangan. Saudara Nina, dia kata maknanya PKR lagi baik daripada UMNO. Saya nak bagi tahu pemimpin dalam PKR pun ramai daripada DNA UMNO. Saya tidak kata orang tu baik, orang ni baik. Tidak. Tapi cantuman dua ini, saya yakin
akan menjelmakan satu cara kepimpinan yang lebih menyerlah dan lebih telus supaya tidak berlaku ketirisan. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjuang, selamat hari raya dan semoga mereka yang masih dalam perjalanan dari desa kembali dengan selamat dan besok selamat bertugas memulakan tugas anda untuk mencari penghidupan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.